Seterusnya, kalau saya tanya Syu lah, kalau Syu pergi farmasi kan, Syu akan beli ubat berdasarkan jenama ke ataupun berdasarkan bahan-bahan dalam ubat tersebut? Kalau saya berdasarkan bahan lah. Okey. Tapi contohnya kalau macam ubat paracetamol, kita ada satu brand je lah. Satu brand je yang kita tahu. Tapi sebenarnya paracetamol ni ada banyak brand. Cumanya kita nak tahu apakah bezanya paracetamol A, B dan juga C. Adapun sama sebenarnya kan? Itu persoalan yang kita akan cuba jawab bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita persilakan Puan Nik Syamsiah Nik Saleh, Pegawai Farmasi, Ketua Seksyen Ubat Generik, Pusat Penilaian Produk dan Kosmetik, Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Assalamualaikum Puan Nik, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Irfan, Syu. Sama-sama. Okey, topik kita hari ini untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan ubat yang berlainan jenama. Adakah keberkesanannya masih sama? Sebab kita ni manusia ni biasalah kalau nak beli barang tu memang akan berlandaskan brand, jenama kan. Kalau jenama A ni kalau kita rasa dah establish dekat market, kita akan beli yang tu je. Kita tak tengok yang lain. Padahal sebenarnya barang dia sama je. Daripada kilang sama, daripada Cina contoh kan. Tukar brand je, harga jadi lain. Jadi begitu juga sebenarnya situasi dalam ubat-ubatan kan. Macam tadi saya bagi contoh paracetamol. Ada banyak brand yang terkenal tapi yang lain orang semua tak ambil maklum sangat. Okey, jadi kita nak tahu sebenarnya adakah ubat ini sebenarnya daripada bahan-bahan yang sama, mempunyai tahap keberkesanan yang sama, dan kalau ianya berbeza, bagaimana kita boleh klasifikasikan mereka ini? Okey, saya mulakan dulu dari segi kita punya istilah lah. Senang nak faham kan. Orang kata ubat berjenama dengan ubat generik. Okey, berjenama macam Syu kata tadi sebenarnya banyak je jenama-jenama dalam pasaran. Tapi kita ada satu istilah ni adalah produk innovator. Okey. Maksudnya jenama pertama yang ada di pasaran. Okey, ubat pertama yang mula-mula diperkenalkan di pasaran ni maksudnya ditemui, dikaji, dibangunkan dan dijalankan kajian klinikal ke atas pesakit dan telah dibuktikan berkesan. Maksudnya first discovery of ubat ini adalah oleh satu syarikat yang menginovasikan ubat tersebutlah. Jadi that's why nama pun produk innovator. Jadi selalunya produk innovator ni sebab kita tahu kos untuk menjalankan kajian, pembangunan, penyelidikan semua tu sangat besarlah kos dia. Jadi selalunya ubat-ubat innovator ni ada tempoh patent dia. Contoh patent macam 20 tahun ke. Sepanjang tempoh patent tersebut tak akan ada pengilang lain yang boleh menghilangkan produk yang sama. Maksudnya dalam tempoh patent ni hanya ada innovator produk saja. Tapi setelah tamat tempoh patent tersebut, pengilang lain dah boleh start kilang produk yang kita panggil produk generik tadilah. Produk generik ni sebenarnya dia adalah satu produk yang sama dari segi bahan aktif dia, sama dia punya kegunaan dia, dan sama juga dari segi keberkesanan, kualiti dan juga orang kata safety profile lah, tahap keselamatan dia. Jadi sama lah sebenarnya ya? Dia sama. Jadi sebenarnya untuk kita kata sama tu sebenarnya tak mudah lah. Sebenarnya dia kena daftar dululah. Jadi setiap ubat yang ingin dipasarkan di pasaran Malaysia, ianya perlu berdaftar dahulu dengan pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau Irfan perasan, Syu perasan, kalau pergi ambil beli ubat, tengok dekat label tu ada mal number kan. Mal number itu adalah nombor pendaftaran yang menunjukkan bahawa produk ini memang telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi untuk daftar produk tersebut, macam mana kita nak kata sama tadi tu, setara antara generik tadi dengan produk innovator tadi tu, maksudnya macam kita sebut tadilah, dari segi kualiti, keberkesanan, keselamatan kena sama. Jadi apa yang dokumen yang kita tengok sebelum sesuatu produk generik kami daftarkan, kami akan tengoklah dari segi data kajian bioequivalent contohnya, untuk memastikan apabila pesakit ambil, kesan dia adalah sama seperti kita ambil produk innovator tadi. Itu salah satu sudutlah untuk kita tengok dari segi kesetaraan kandungan. Kita akan bandingkanlah kandungan dalam badan manusia ataupun dalam badan pesakit dengan mengambil kedua-dua generik dengan produk innovator tadi. Maksudnya pengilang tu kena buktikan bila pesakit ambil kedua-dua produk tersebut dalam tempoh yang berselangan lah. Jadi kandungan dia adalah setara. Tempoh untuk ubat tu berada dalam badan pun setara. Itu yang kita kata bila ada data macam ni dinilai oleh pihak NPRA, dan baru kita boleh conclude sebagai
ada mempunyai kesan yang sama seperti produk innovator tadilah. Itu dari sudut kesetaraan dan dari sudut keselamatan. Manakala dari sudut kualiti pula kita akan pastikan first kali yang penting adalah kilang yang ingin kilangkan produk generik tu mempunyai standard amalan penghilangan baik untuk produk farmaceutical. So standard amalan penghilangan baik ni sebenarnya diguna pakai di peringkat antarabangsa, di mana Malaysia pun kita adalah ahli kepada Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, yang mana ini adalah in short kita panggil PICS member lah. MPRA adalah PICS member yang mana kita telah mengguna pakai standard amalan penghilangan baik produk farmaceutical antarabangsa untuk memastikan kualiti penghilang-penghilang yang mendaftarkan produk dengan MPRA itu telah mengikuti standard tersebut. Jadi maksudnya innovator pun mengamalkan ataupun menghilangkan produk mengikuti standard yang sama seperti produk generik tadi. Jadi maksudnya tak ada standard yang berbeza lah dari segi untuk menghilangkan produk dan juga dari segi standard-standard yang kita pastikan untuk keselamatan dan kualiti produk yang lain. Sebenarnya ada beberapa elemen yang kita perlu cakna lah berkaitan dengan ubatan-ubatan generik dan juga ubatan-ubatan innovator ini. Dan sekarang ni berita baik kepada tetamu dan juga penonton Smart Malaysia. Kita buka talian kita sekarang ini kepada mereka yang mempunyai soalan untuk ditanyakan kepada tetamu kita. Boleh telefon kami di talian 03 2282 9841 sekarang ini dan kita akan bawakan soalan anda terus kepada tetamu kita di sini. Okey, dan kita nak tanya juga lah antara kriteria lain Puan Nik berkaitan dengan apa yang perlu dipatuhi oleh syarikat pengeluar sebenarnya untuk ubat itu didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan dadah ataupun PBKD ini. Kriteria tadi saya pun dah jelaskan, dah sebut juga, dah sentuh tadi itu. Kriteria senang je. Kalau nak daftar ubat ni 3 konsep yang paling penting: kualiti, keselamatan dan keberkesanan. Dari segi kualiti macam saya kata tadi perlu dikilangkan mengikut standard antarabangsa. Dan juga bukan itu saja, kita akan tengok juga dokumen-dokumen dari segi data kestabilan, data kualiti yang lain kan. Sebab bila sesuatu produk tu di pasaran, kita kena pastikan kualiti produk ataupun penyimpanan produk tu boleh tidak akan menjejaskan kualiti produk tersebut. Jadi dokumen-dokumen macam untuk pastikan kestabilan produk dalam tempoh hayat yang ditetapkan. Macam contoh kalau Irfan pergi beli Panadol, dia kata expiry date 2025. Jadi pihak syarikat sebenarnya telah kemukakan kepada pihak kami lah sebelum kami sahkan ini adalah tempoh jangka hayat yang pihak syarikat boleh tuntut. Kami akan nilai dari segi data kestabilan mereka untuk pastikan bahawa ianya boleh sokong tempoh hayat tersebut. Jadi sama juga saya kata tadi, dari segi standard sama aja. Maksudnya kalau kita tahu Panadol ni adalah innovator lah, walaupun lama dah dalam pasaran kan. Dia sangat lama lah. Tapi generiknya banyak jenama-jenama lain. Tapi dari segi data tu kita tak bezakan. Cuma yang beza macam saya kata tadi lah, di peringkat awal kajian penemuan kajian klinikal itu innovator buat. Tapi bila dah ada so-called macam establish profile kan, maksudnya kita dah tahu dah tahap keselamatan produk tersebut sebab dah diguna oleh ramai pesakit ataupun dah diguna dalam tempoh masa yang tertentu. Jadi bila generik masuk, maksudnya bila penghilang produk generik nak hilangkan produk mereka, mereka tak perlulah ulangi proses-proses tertentu lah. Maksudnya dari segi kajian klinikal yang panjang tadi tu dah tak perlu mereka buat lah. Jadi mereka lebih fokus pada kualiti untuk pastikan kualiti produk yang dihasilkan tu setara dengan produk innovator tadi tu. Tapi nak memastikan agar kualitinya itu setara sepanjang waktu, bagaimana dari sudut pemantauan yang dilakukan? Okey, itu soalan yang baik Syu, sebab betul kata Syu tadi. Kita bukan maksudnya kita daftar, MPRA daftar, lepas tu produk tu terus bebas di pasaran macam tu sajalah. Mesti ada pemantauan lah untuk kita pastikan pematuhan kualiti yang berterusan. Jadi sebenarnya di pihak MPRA, setelah produk daftar, produk tersebut adalah tertakluk kepada aktiviti pemantauan produk di pasaran ataupun aktiviti surveillance lah dengan kata mudah. Jadi kami akan pastikan produk-produk di pasaran disampel untuk dijalankan kajian makmal untuk pastikanlah
kandungan dia tu masih dalam hak yang ditetapkan ke tak, ada kontaminasi bakteria ke, for example kan, macam kita nak pastikanlah kualiti itu adalah seperti mana yang dinyatakan semasa produk tu daftar tu. And juga kami juga sentiasa terbuka untuk terima sebarang aduan. Maksudnya jika ada aduan, tak kiralah aduan tu daripada pesakit ke, daripada doktor ke yang guna yang nak guna produk tersebut ke atas pesakit. Jadi kami ada prosedur untuk macam mana nak tangani sebarang aduan yang kita terima nantilah. Dan juga nak kaitkan dengan aktiviti surveillance atau pemantauan produk dan pasaran tadi itu, contohlah kalau kami terima produk dan kami dapati kandungan mikrobia dalam produk itu terlampau tinggi, maksudnya melebihi had yang ditetapkan, maksudnya boleh mendatangkan kemudaratan kepada pengguna ataupun pesakit, kami akan tarik balik. Kami akan arahkan produk tersebut untuk tarik balik daripada pasaran. Okey, kita ada pemanggil dari Kedah. Oh, jauh dari utara sana. Menanyakan soalan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Haji. Okey. Ada yang Panadol tu, dia untuk penyakit yang macam mana? Panadol untuk sakit yang macam mana? Dia tanya tu. Panadol tu untuk sakit macam mana? Cuba jawab sikit, Puan Nik. Kalau yalah, Panadol tu. Ini kena tanya doktor lah soalan ni sebenarnya kan. Tapi generally saya rasa farmasis pun Panadol, Pak. Paracetamol. Ya. Paracetamol betul. Okey. Kejap kita jawab ya. Terima kasih. Okey. Betul tu. Sebab betul. Itu sangat pemanggil kita sangat bagus. Sebab kita belum sentuh lagi yang tu, tapi sebenarnya bahan aktif tu sangat pentinglah untuk seseorang pengguna tu cakna kan. Maksudnya kalau katakanlah saya ambil Panadol, saya ambil brand lain, ABC for example, tapi saya kata saya demam, saya mungkin nak bagi demam saya cepat baik, saya ambil dua-dua. Kan mungkinlah kan, sebab saya tak cakna bahan aktif dua-dua ubat ni sama ke tak. Jadi pemanggil kita ni sangat bagus, dia tahu sebenarnya sebagai pengguna penting untuk kita tengok bahan aktif dan kekuatan serta indikasi ataupun tujuan ubat tersebut. Sebab semua maklumat ni ada pada label. Jadi untuk elakkan kita makan ubat yang sama pada satu masa. Tadi pemanggil kita ada tanya juga, kalau kita makan Panadol selalu ni bahaya tak untuk kesihatan ni kata. Keluar utara. Keluar utara kita. Dia macam kita kata Panadol ni, kenapa dia adalah kategori over the counter sebenarnya. Kalau tengok Panadol ni dekat kedai runcit pun boleh beli. Sebab dia kalau ikutkan ubat kita ni dia banyak kategori lah. Ada certain ubat-ubat yang hanya boleh diberi oleh doktor. Kan macam contoh untuk ubat darah tinggi, untuk kencing manis, ubat terkawal betul. Tapi ada setengah ubat hanya boleh diberikan sekurang-kurangnya oleh ahli farmasi. Maksudnya pergi farmasi baru boleh beli ubat tersebut kan. Macam contoh untuk ada setengah ubat untuk rawatan kelumumur ke sebagai contoh kan, untuk rawatan jerawat ataupun untuk sakit-sakit tertentu macam contoh Ponstan. Ponstan kita sinus pun kadang sesama. Jadi ubat-ubat tersebut memang sekurang-kurangnya hanya boleh diberikan oleh ahli farmasi. Tapi ada juga ubat di mana boleh dijual di kedai runcit. Seperti contoh ubat yang mengandungi bahan aktif paracetamol tadilah. Di mana kenapa kita ada pengelasan yang berbeza ni, kita dah kelaskan ikut risiko ubat tersebutlah. Maksud kita kata paracetamol ni dia punya safety margin tu, tahap keselamatan itu besar. Maksudnya oleh sebab itu kita benarkan penjualan even di kedai runcit. Jadi untuk tahu sama ada ia boleh mendatangkan kesan mudarat ke tak, sebenarnya macam saya kata tadi, maklumat tersebut ada pada label. Maksudnya kalau kita demam, kita sakit, kita boleh ambil berapa biji sehari sahaja. Tapi pada label tersebut juga, walaupun saya kata ubat tersebut memang kita tahu sangat selamat, paracetamol tadi, tapi kalau baca betul-betul pada label ada dinyatakan tak boleh lebih berapa tablet satu hari. So kalau ubat apa-apa pun makan ikut deskripsi dekat belakang tu ya. Jangan apa-apa, sebenarnya dalam dunia ni apa-apa pun ambil overdose memang akan memudaratkan. Pastikan terkawal. Okey, dan kita nak berbalik kepada ubat generik dan juga ubat innovator ini. Kita ada pemanggil. Ada pemanggil dulu. Okey, kalau macam tu tiada masalah, kita dapatkan dulu pemanggil kita sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, silakan dengan soalannya. Saya nak bertanya berkenaan dengan ubat-ubat generik ni. Berbanding dengan ubat yang inovatif,
Saya nak tanya dengan berkaitan dengan formulasi ubat generik ni daripada mana dia diperolehi. Sebab saya kalau kita perhatikan ubat yang inovatif ini biasanya formulasi itu dirahsiakan. Jadi daripada mana dia perolehi dan macam mana kita nak pastikan ubat-ubat itu adalah agak setara dengan ubat-ubat yang asal daripada inovatif. Okey, baik. Terima kasih Cik Azmi atas soalan tersebut. Mungkin Puan Nik boleh kongsikan. Betul juga tu kan, macam mana nak dapat resepi kata dah dipatenkan, secret kan? Macam mana formula itu boleh didapat untuk menghasilkan ubat yang setara lah? Okey, terima kasih Cik Azmi atas soalan tersebut kan. Okey, ini ialah soalan yang orang kata ada. Yalah, kita tak tahu kan macam mana dia boleh terbitkan produk yang orang lain dah buat. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita berbalik pada maklumat pada label tadi, memang walaupun produk innovator, produk tu masih dalam patent, sebenarnya banyak maklumat yang pihak innovator perlu kongsikan lah. Sebagai contoh bahan aktif, cara penggunaan, tujuan ada ke tak kesan sampingan ataupun sebarang amaran-amaran penggunaan dan sebagainya. Maklumat tersebut ada pada label. Bukan itu saja. Kalau perasan, kalau tengok maklumat pada sisik bungkusan produk itu sendiri, kalau Syu biasa buka macam kalau pernah buka lah, kalau tengok page yang tulisan kecil-kecil, banyak page kadang-kadang tu, sebenarnya maklumat dari segi kajian bukan klinikal, kajian klinikal semua dipaparkan pada sisik bungkusan tersebut. Jadi maksudnya walaupun produk itu innovator, dia perlu kongsikan banyak maklumat untuk pastikan bahawa ubat itu digunakan dengan betul bagi tujuan yang betul lah. Jadi selalunya di pihak ubat generik, kalau katakanlah, saya mungkin explain dalam bentuk teknikal sikitlah ya, sebab untuk sesuatu produk generik itu dibangunkan, kalau contoh produk ni baru saja tamat patent, kemungkinan ada ketak lagi bahan aktif tersebut disenaraikan dalam monograf. Maksudnya untuk produk-produk farmaceutical, saya tak tahu sama ada Syu dengan Ifan pernah dengar ke tak, kita ada pharmacopoeia, sama ada British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia, Japan Pharmacopoeia. Maksudnya dia macam rujukan. Rujukan utama untuk piawaian ubat. Maksudnya kalau contoh kita kata paracetamol tadi kan, dalam monograf tersebut ada dinyatakan paracetamol. Okey, apa dia parameter pengujian yang perlu ada pada paracetamol tu? Maksudnya dalam satu tablet kena ada berapa persen. Tak boleh mengandungi bahan-bahan tertentu. Perlu pastikan dia tak tercemar. Macam itulah spesifikasi yang dinyatakan dalam monograf itu spesifik untuk sesuatu ubat. Guideline lah. Dah ada satu garis panduan ataupun rujukan untuk pihak generik yang lain bangunkan ubat mereka. Kalau katakanlah ubat itu belum lagi masuk monograf, ubat yang sangat baru, mereka juga ada, tapi bahan aktif dah tahu tadi kan. Tapi macam Cik Azmi kata tadi, of course lah dari segi nak sintesis bahan aktif tu sendiri, macam mana lepas sintesis bahan aktif nak campur pula dengan bahan-bahan lain untuk jadikan tablet ubat generik tadi itu, maksudnya syarikat generik sendiri akan bangunkan. Selepas mereka bangunkan berdasarkan rujukan-rujukan yang ada tadi itu, mereka kena buat satu kajian, macam saya kata tadi, kajian bioequivalent. Nak tengok lepas dimakan oleh pesakit ataupun manusia, berapa kandungan dalam badan yang kita boleh ukur. Maksudnya kandungan dalam badan tu yang kita boleh rumuskan bahawa kalau kandungan dalam badan sama, macam contoh kajian dia ada macam contoh yang paling mudah lah. Okey, hari ini saya makan ubat innovator. Saya makan, okey, ambil dalam darah saya berapa kandungan dia. Tengoklah dia punya masa semua tu kan. Jadi pada tempoh masa seterusnya saya ambil pula ubat generik yang pihak generik tadi nak bangunkan. Okey, dia ukur pula kandungan dalam darah saya banyak mana. Jadi kena jalankan analisis untuk pastikan kedua-duanya adalah setara. Dengan kata mudahnya macam tu. Kita tak
cukup masa dah. Saya macam banyak soalan aku nak tanya ni tak sempat. Tapi harapnya menjawablah soalan daripada yalah pemanggil kita tadi kan, sebab saya rasa jawapan tu memang cukup lengkap sekali. Terima kasih Puan Nick berkongsi kita sikit sebanyak berkenaan dengan ubat innovator dan juga ubat generik ini. Semoga anda dapat sedikit ilmu yang baru lah ya tentang ubat-ubatan. Apapun, terima kasih banyak kepada semua yang sedang menyaksikan kami sekarang ini bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi di saluran TV1 Berita ATM dan juga ATM Klik serta di TikTok sekarang ini. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama TV1 dan juga bersama ATM. Saya Syuhaida Arifin. Saya Irfan Syamil Sultan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.